saya nak ucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian semua orang adakan masa usaha buatkan bacaan Yasin, buat solat hajat, sedekah atas nama isteri saya, arwah isteri saya. Jadi saya betul-betul, saya dengan rendah diri, saya tak ada apa-apa pun, dengan rendah dirinya saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Sebab kalau saya tengok dekat DM saya pun, saya sebenarnya saya tak terlarat nak balas. Tapi saya tahu setiap DM yang masuk, setiap tag yang masuk tu sebenarnya adalah mendoakan saya, mendoakan Ayash Afan, anak saya yang baru, dan juga mendoakan isteri saya. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, saya minta maaf dulu kalau saya tak terbalas DM. Saya nak minta maaf kalau tak sempat nak reply tag WhatsApp. Telefon saya pun saya tak tengok sangat. Ada banyak WhatsApp, beratus WhatsApp, ada banyak beratus call. Saya tak boleh nak angkat, saya tak boleh nak bercakap sekarang. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih dan saya minta ampun dan maaf. Saya hargai setiap DM, setiap tag, setiap komen, setiap WhatsApp yang masuk dalam telefon saya, setiap call yang masuk. Sebab saya tahu semua benda tu adalah kerana kasih sayang, kerana doa, kerana nakkan isteri saya menang, isteri saya sihat. Saya tahu semua menjurus ke arah tu. Jadi saya memang ucapkan jutaan terima kasih. Saya balikkan semua doa-doa tu kepada semua orang yang DM saya, yang tag saya, yang komen dekat Instagram, yang post dekat Instagram masing-masing, dekat Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok. Bersama dengan saya berjuang, meminta dengan Allah, mohon dengan Allah kesembuhan isteri saya. Tapi isteri saya bukan milik saya. Dia milik Allah. Allah sangat sayangkan dia. Allah pinjamkan dekat saya sekejap je dalam 11 tahun. Dalam 11 tahun. Tapi 11 tahun yang sangat luar biasa untuk saya. Saya bermula daripada tak ada apa-apa. Saya nikah dengan dia, saya tak ada. Saya hutang mas kahwin. Saya tak ada kereta pun, dia jangan ambil saya kalau nak pergi jalan. Saya pindah ke first house lepas saya kahwin, rumah saya kosong. Saya duduk dengan isteri saya atas surat khabar, buka puasa, beli dekat bazar Ramadan. Saya cakap dengan dia, sabar, InsyaAllah I akan bagi yang terbaik untuk you. Tapi dia cakap dengan saya, I akan ikut you. Apa pun jadi, dia akan ada. I akan ada belakang you, I akan support you. Tapi I nak bagi tahu you, I tak nak susah, dia cakap. Ingat lagi dia cakap, dia tak nak susah. So, bila dia cakap tak nak susah, saya tanamkan satu azam yang saya cakap dia takkan susah. Tapi dia kena tolong saya, support saya, doakan saya. Dan dia buat semua benda tu. Dalam apa saja keadaan, saya ingat lagi, saya berniaga dekat bazar, dekat Pawai Selangor. Dia tolong saya jual ayam bakar. Dia tak pernah malu pun. Padahal masa tu dia dah jadi artis yang popular pun. Saya apa yang bodoh-bodoh yang macam tu, orang benar Raja Lawak. Kemudian daripada tahun pertama pergi ke tahun kedua, pergi ke tahun ketiga, saya pindah rumah. Alhamdulillah rezeki saya makin baik. Saya dapat peluang syuting, saya dapat peluang show. Dan saya masih ingat lagi, saya menang Maharaja Lawak Mega, Maharaja Lawak 2011. Dialah orang yang duduk paling depan menjerit nama saya, meraihkan sang suami. Dahsyat. Padahal masa tu saya rasa saya ni jauh betul dengan dia. Saya ni memang tak ada apa pun. Suap je pun. Orang tak kenal pun sangat. Suap sepatu tak ada. Okay.
Kemudian perjalanan diteruskan. Dia bersama dengan saya lagi. Jatuh, bangun. Saya buat bisnes macam-macam. Sampai ada momen saya almost give up. Tapi dia lah orang yang duduk kat belakang saya cakap, no, you have to go. You can do this. Dan sebenarnya, dia memang tuah saya. Disebabkan dia lah. Kalau orang cakap, dahsyatlah engkau. Pandai berniaga. Dah jadi usahawan handal sekarang ni dahsyat. Ada bubble bee, ada berpuluh outlet. Saya nak bagi tahu kat sini. Apa yang saya ada sekarang bukan pasal saya. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Sebab berbekalkan itu. Berbekalkan itu, saya ada kat mana saya sekarang. Taklah saya hebat sangat. Tapi Alhamdulillah. Yang paling penting, InsyaAllah saya harap saya dapat bantu ramai orang. Itu perjalanan saya 10 tahun, 11 tahun dengan dia. Saya tumpang lak dia. Lak seorang isteri yang taat, yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, yang tak pernah berkira dengan suaminya. Selama hampir 10 tahun, 11 tahun saya kahwin dengan dia tak pernah tanya duit saya. Saya tak pernah ada masalah balik kampung. Saya tak pernah ada masalah tu langsung. Kadang saya dengar orang bergaduh pasal balik kampung. No, saya tak pernah. Sebab mana pun saya nak balik, dia akan ikut. Dia tak kisah pun. Yang penting saya happy. Mak saya happy. Cukup. Tadi saya dah sebut dia tak pernah tanya pasal duit saya. Ya. Dia tak pernah ambil tahu pasal duit yang ada dalam akaun saya. Yang penting saya lunaskan segala keperluan rumah. Bayar rumah, bayar kereta, adakan keperluan dia. Dia tak boleh tak ada maid, tak apa, saya adakan dia maid. Dia tak pernah tanya pun duit saya pergi mana. Okay? Dia tak pernah tanya duit saya pergi mana. Lama kelamaan, bila nak cerita bab duit, dia yang ajar saya untuk tidak berkira-kira dengan duit. Sebab orang yang asyik mengira duit, Allah bantutkan rezeki dia. Saya tanya dia kenapa. Saya tanya dia kenapa nak kita jangan berkira-kira dengan duit. Sebab dia cakap dengan saya, apabila kita berkira-kira dengan duit, kita akan berkira-kira dengan sedekah kita. Ya, make sense. Memang betul. Sebab dia cakap, bila kita tidak berkira-kira dengan sedekah kita, Allah takkan langsung berkira-kira dengan rezeki yang dia nak bagi kepada kita. Dan benda itu memang terjadi. Dialah orang yang akan bersedekah ikut apa yang melintas di hati dia. Dialah orang yang ajar saya, yang didik saya untuk jadi macam tu. Orang yang didik saya untuk jaga keluarga, bukan setakat keluarga saya, tapi menjaga keluarga dia, menjaga adik-beradik dia, menjaga adik-beradik saya. Dia didik saya untuk menjadi macam tu. Dan apabila saya buat dan saya ikut, berbalik yang tadi tu, yang orang cakap saya terror sangat, bisnes apa semua, bubble bee dahsyat, orang berbaris panjang. Sebenarnya magic-magic tu datang daripada apa yang dia ajar saya. Sedekah, jangan berkira, jangan nak sasik kira duit. Sampaikan saya untuk bubble bee, saya jadi pelik. Saya cakap, saya less of effort sebenarnya untuk bubble bee. Saya tak ada pun buat marketing yang gila-gila pun. Tapi Allah gerakkan ramai orang untuk datang support saya berbalik panjang-panjang sampai 3-4 jam. So saya nampak benda tu. Dan semua tu datang daripada dia. Jadi kat sini saya nak kata, saya memang tak ada apa-apa. Saya kosong.
Saya tumpang lap dia, saya tumpang tuah dia, saya tumpang tips-tips yang dia bagi. Saya apply dalam diri saya apply dalam keluarga saya, dan saya apply dalam kehidupan saya. Dan ya, Allah mudahkan banyak kerjaan saya, Allah mudahkan bisnes saya. Hari ini saya sangat pelik. Bukan hari ini je, hari ini, semalam, kemarin. Okay. Semenjak dia dimasukkan ke hospital, orang yang mendoakan dia, saya tak tahu daripada pelosok mana datang. Terus saya tertanya-tanya, saya cakap apa lagi yang dia buat yang saya tak tahu sampai macam ni Allah layan dia. Saya cemburu. Sebab saya selalu bercakap dengan dia, Bu, I kalau boleh nak mati syahid, kalau boleh I nak mati hari Jumaat. Dia cakap, kenapa nak mati Jumaat? Sebab I nak mati husnul khatimah. I tak boleh tahan siksaan kubur. Rupanya dia yang pergi syahid, rupanya dia yang mendapat layanan cukup istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang doakan dia tanpa henti, orang bantu dia. Orang hari ni orang buka kebaikan dia, sampai kebaikan-kebaikan tu ada yang saya tak tahu pun dia buat dalam senyap. Rupanya selama ni duit yang saya bagi pada dia, dia habiskan untuk sedekah dia. Dan sebenarnya apa yang dia buat tu berbalik kepada saya, di mana Allah kurniakan saya rezeki yang melimpah ruah, rumah bahagia, rumah tangga bahagia, anak-anak yang baik. Itulah dia kuasa seorang isteri. Itulah dia. Itulah dahsyat dia isteri. Itulah dahsyat dia Siti Sarah Raisuddin. Hari ini pemergian dia sangat luar biasa. Satu persatu Allah permudahkan. Saya masuk ke dalam liang. Bertiga. Saya duduk di tengah. Saya pegang pinggang dia. Saya turunkan dia. Saya ada ketakutan dalam diri. Saya takut berat ke apa. Saya takut. Allahu Akbar. Dia cukup ringan. Cukup ringan. Masa saya sampai ke liang, saya tengok liang tu kecil. Saya cakap Allahu Akbar. Lepas dia. Tapi bila saya masuk dan saya yang turunkan dia, dengan 2 orang lagi tu saya pegang pinggang. Cukup ringan, Alhamdulillah. Saya dah senang hati. Ada lagi satu kemuskilan yang saya takut. Saya takut kalau dia dimasukkan ada sangkut. Sebab tadi saya tengok liang dia tak besar, tapi Allah tunjuk lagi dekat saya. Dia turun ke liang tanpa sangkut. Kepala tak sangkut, kaki tak sangkut, badan tak sangkut. Terus masuk dengan senangnya. Just a split second. Saya rasa lagi kebesaran Allah. Saya keluar daripada liang. Abang tu tinggal seorang. Letakkan tanah kepala dia, tutup dengan kayu papan. Tutup dengan tanah. Sekejap settle semua. Selesai pemergian dia yang cukup luar biasa bagi saya. Orang ramai tunggu dia. Orang ramai walaupun sekarang ni tengah COVID, orang tunggu. Sampai ke abang polis terpaksa buat kerja bagi tahu pasal SOP. Tapi orang masih tunggu sampai habis. Dan tadi kawan saya bagi tahu dekat area sana hujan. Allahu Akbar, saya cakap.
Allah merahmati dia. Wallahu alam. Jadi pelajaran yang saya nak share, yang saya nak kongsi, yang berlaku real pada saya, kepada yang sedang menonton, yang tengah tengok live ni, yang bergelar isteri. Jadilah sebaik-baik isteri, taat kepada suami. Buat sehabis baik untuk suami. Buat sehabis baik untuk suami. Kerana kebahagiaan rumah tangga, ekonomi sesebuah rumah tangga bergantung juga kepada sang isteri. Kalau isterinya luar biasa hebat, jangan risau pasal rezeki keluarga. Jangan risau pasal keamanan rumah tangga. Allah turunkan keceriaan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadilah seorang isteri yang mulia, yang baik. Barulah suami boleh menjadi suami yang baik, insya-Allah. Arwah, saya pernah bergurau dengan dia. Arwah bergurau dengan saya. Saya bergurau dengan dia. Kita ada satu habit mendengar surah Al-Waqiah setiap pagi. Sebab itu antara tips untuk orang rezeki. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar surah Al-Waqiah di waktu pagi dan malam, dihindari dari kepapaan. Kalau tengok balik surah Al-Waqiah, akan ada perkataan bidadari-bidadari. Saya usik dia baru sangat dalam minggu lepas. Saya cakap, Bu, nampak tak surah Al-Waqiah? Dia terus bidadari-bidadari. Dia ni sebenarnya sangat jealous. Kalau sebenarnya, kalau saya bagi pick up line dekat sepatu Reunion, dia okey. Tapi jangan bagi pick up line bukan untuk lakonan, dia akan sangat jealous. So dia adalah orang sangat jealous. So bila saya sebut tentang bidadari-bidadari, dia terus masam. So saya cakap dia cakap bidadari-bidadari itu bukannya I yang nak, Allah yang bagi. Sebab akan ada 3 golongan. Ini dalam surah Al-Waqiah. Akan ada 3 golongan, iaitu golongan kiri, golongan kanan dan juga golongan yang terdahulu. Golongan yang terdahulu dan golongan kanan ini dilayan istimewa. Dia akan duduk di atas pan-pan yang bertahtakan intan dan berlian. Dan dia akan diiringi dengan bidadari-bidadari. So, saya cakap dia, Bu, bukan I minta bidadari-bidadari itu. Allah nak bagi. Kalau I masuk syurga, akan ada banyak bidadari. So, dia masam lagi. Saya cakap dia, Bu, yang I sebut tadi tu, bidadari-bidadari tu, I tak nak Allah bagi kalau I masuk syurga. Tapi you kena tahu, bidadari-bidadari tu adalah bidadari yang Allah bagi. Tapi di kalangan bidadari-bidadari tu akan ada satu yang kita panggil ketua bidadari. Pasti dia cakap, wow, ada ketua bidadari ke? Saya cakap, ya. Dan ketua bidadari itu adalah you. Baru dia senyum. Saya cakap dengan dia, you tahu tak, bidadari yang Allah bagi dalam syurga kepada lelaki-lelaki yang masuk syurga, kalau tengok surah Al-Waqiah, bidadari itu tak pernah diusir. Maksudnya dia dilahirkan, orang tak pernah sentuh dia, dan dia adalah dara. Okey. Tapi saya cakap, Bu, you tahu tak, bidadari dekat syurga, siapa bidadari paling cantik? Dia tanya, tak tahu. Dia cakap tak tahu siapa. Bidadari paling cantik dalam syurga adalah bidadari yang berasal daripada dunia. Dan bidadari yang berasal daripada dunia adalah isteri kita. Apabila kita redha dengan dia, kita ampunkan dia, kita bagi dia line clear lah.
dia akan menjadi ketua bidadari kita di surga nanti. Dan dia bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari-bidadari yang ada. Dia akan duduk paling depan dan bidadari-bidadari yang Allah bagi itu akan duduk di belakangnya. So saya cakap, Bu, you ketua bidadari I yang paling cantik daripada bidadari-bidadari lain, dan you adalah ketua bidadari yang pandai nyanyi. Kalah semua bidadari. Dia senyum lebar. Tapi saya tak sangka saya dah tak boleh tengok senyuman dia lagi. Allahu Akbar. Saya bukan meratapi pemergian dia. Sebab saya redha. Saya sangat redha dengan pemergian dia. Saya sabar dengan ujian Allah ni. InsyaAllah saya cuba kuat. Tapi saya jealous. Saya belum tahu. Walaupun saya bercita-cita untuk mati pada hari Jumaat, walaupun saya bercita-cita untuk mati syahid, saya belum tentu dapat macam apa yang dia dapat. Sebab tu tadi masa saya pergi jumpa dia, sebab dalam cerita ni hanya saya seorang yang menghadap muka dia. Daripada saya awal pergi hantar di hospital, saya berdepan dengan dia. Dan sampailah tadi pagi saya yang hadap dia untuk cam muka dia. Muka dia bersih, muka dia berseri, sebab dia akan jadi ketua bidadari saya. Saya bisik dekat dia tadi. Saya cakap, Bu, I jealous dengan you sayang. Allah sayang you, orang sayang you, orang doakan you. I belum tentu sayang dapat macam tu. Saya tahu dia dengar. Saya cakap, you ready je. Bila you ditanam je, bila 7 langkah I balik, bila you buka mata, kubur you seluas mata memandang sayang. Dan mungkin masa tu malaikat pun malas nak tanya you sayang. Dan mungkin masa tu you dah pegang mic, you nyanyi. Sebab you suka menyanyi. Sebab orang pernah cakap dengan saya, apa yang kita suka di dunia, apabila kita masuk syurga, benda tu akan ada di syurga. Mungkin dia sedang menyanyi di depan ratusan juta orang. Allahu Akbar. Pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Allah Akbar. Tadi bila saya balik rumah, dalam perjalanan saya duk fikir. Saya cakap macam mana saya nak cakap dengan anak-anak saya. Sebab anak saya tak tahu. Sebab masa mak dia pergi, anak saya baru tidur. Sebab pada pukul 2 pagi doktor buat video call dan kita orang dapat bercakap walaupun rumah saya koma masa tu. Rumah saya tak sedar pun. So budak-budak pun dapat bercakap. Lepas tu budak-budak tidur. Dan apabila saya tahu rumah saya dah tak ada, saya tak kejut anak-anak saya. So tadi bila saya dah sampai rumah, bila saya sampai rumah, saya cekalkan hati saya untuk tak nak cakap dulu. Saya masuk je pintu, saya saja nak elakkan anak saya. Saya terus naik tangga, tapi tak sempat. Anak saya, Talita yang nombor 2, terus tanya saya, Daddy dah dapat ke gambar Ayash? Macam kena sentap jantung saya. Saya cakap, belum. Daddy nak kena mandi dulu pasal dia daripada luar. So saya mandi. Dalam mandi, saya mandi lama sangat hari ni. Sebab saya ada satu habit. Isteri saya takkan mandi selagi saya tak mandikan dia. So bila saya tengok bilik air, saya jadi macam Allahu Akbar. Saya bercakap sendiri. Saya cakap, Bu, you dah tak ada dah pakai bilik air ni kan. So saya mandi lama. Saya mandi sangat lama.
Saya fikir sekali macam mana saya nak cakap dengan anak saya. Saya cekakkan hati, saya ambil air semayang. Saya turun bawah, saya makan. Dengan melihat anak-anak saya yang tak tahu lagi ibunya dah tak ada. Lepas saya makan, azan. Saya naik atas ambil semayang. Saya naik atas ambil semayang. Saya tengah ambil semayang. Mak mentua saya telefon. Dia cakap, kau kena turun. Kau kena cakap dengan anak-anak kau. Sebab diorang dah tengok YouTube. Dah keluar gambar ibu dia. Dah keluar gambar kau dekat kubur. Saya cakap, Allah Akbar. Ini dugaan paling berat yang saya nak kena buat ni. Saya cekalkan hati. Dengan berbekalkan air semayang. Saya turun. Saya panggil anak-anak saya. Saya panggil dan saya terangkan. Saya panggil dengan depan saya tu dekat ruang tamu. TV terbuka, tajuk dia Siti Sarah sudah tiada, macam gitulah. So anak saya yang nombor 1 Uwais yang muka macam ibu dia tu tanya, Daddy, betul ke ni? Ibu dah tak ada. So saya cakap, mai sini Daddy nak cakap sesuatu. Saya panggil dia tiga tu, saya cakap depan orang. Saya cakap yang selama ni, yang berhari-hari selepas solat fardu, dia cakap apa? Jom kita buat solat hajat. Kenapa kita nak buat solat hajat? Sebab kita kena doakan ibu balik. Kenapa ibu kena balik? Sebab ibu tak sihat. Ibu kat hospital. Saya cakap, sebelum ni kita buat solat hajat kan? Untuk ibu balik. Cakap, tapi sekarang ni, Uwais, Talita, Matin, ibu dah takkan balik rumah kita. Semua diam. Ada yang faham, ada yang tak faham. Yang tak faham mungkin anak saya Matin 6 tahun. Tapi dia nangis. Dia nangis teresak-esak yang teruk. Sebab dia antara yang paling rindu dengan ibu dia. Sebab dia sangat manja dengan ibu dia. Saya terangkan satu persatu. Teruk kau menangis. Allah Akbar. Koyak saya. Teruk dia menangis. Saya cakap, kita berdoa dengan Allah, kita nak ibu balik. Tapi ibu bukan milik Daddy. Ibu bukan milik Uwais, Talita, Matin. Bukan milik Ayash. Ibu milik Allah. Jadi Allah tak nak pulangkan dekat kita. Allah nak juga dia. Sebab Allah terlalu sayang dia. Sebab dia terlalu baik. Jadi Allah nak ambil dia. Dan kita takkan jumpa dia lagi. Anak saya nangis lagi. Dan nangis. Matin dan temak paling teruk menangis. Esak-esak. Tapi lama-lama dia faham juga. So saya cakap, ibu pesan Uwais, Talita, Matin, Ayash kena jadi anak soleh dan solehah. Sebab bila ibu dekat sana, harta dia adalah anak-anak dia. So dia nak anak-anak dia jadi anak yang soleh, solehah, pandai mengaji, sembahyang. Dan semua alhamdulillah faham. Allah kurniakan lagi kemudahan buat saya. Lepas tu terus saya ajak anak-anak saya semayang. Tapi bezanya kali ni tiada solat hajat. Ada juga yang tanya kenapa kita tak solat hajat hari ni. Tak apalah, kita simpan dulu solat hajat kita. Lepas saya solat asar, saya terus berdoa. Saya cakap, Ya Allah, bimbing hatiku, bimbing hati anak-anakku untuk menjadi seperti Siti Sarah Raisuddin. Dia nak sangat anak-anak dia jadi anak yang tak langsung kedekut, selalu bersedekah, jadi anak yang baik, anak yang berbaik, yang berbuat baik kepada semua manusia. Dalam doa tu semua menangis. Allahu Akbar. Tapi insya-Allah dia faham.
Lepas satu bab, ada satu lagi yang saya cuba sampaikan. COVID-19 is real. Sebelum perginya isteri saya, maid saya telah pergi dulu minggu lepas hari Jumaat. COVID-19 is real. Dulu saya orang yang tak berapa percaya pun dengan COVID. Tapi bila kena batang hidung saya, COVID-19 is real. Sebab tadi sebelum saya keluar daripada ICU, lepas tengok isteri saya, ada satu nurse panggil saya. Dia cakap, Shuaib, akak tahu tentang Sarah ni memang viral, semua orang mendoakan dia. Tapi akak nak sampaikan sesuatu. Semoga ada kebaikan bila perkara ni berlaku, dia cakap. Akak nak adik selalu sampaikan yang saya banyak kali dengar cerita vaksin. Saya dah divaksin sekali. Saya banyak kali dengar pasal vaksin. Tapi bila akak tu cakap dengan saya, ini akak tu cakap kita kena sedarkan rakyat Malaysia tentang vaksin. Sekurang-kurangnya dengan vaksin mungkin dapat membantu kita. Saya tersentak sebab saya tahu isteri saya belum divaksin. Isteri saya punya keadaan adalah dia punya paru-paru almost infection tu almost semua bahagian di paru-paru dia. Sampaikan paru dia tak boleh nak bekerja untuk proses oksigen. Dan bukan itu saja, dia menyebabkan semua organ badan dia tak berfungsi dengan baik. Jadi saya rasa macam kemungkinan juga pasal dia tak vaksin kot, Allah Alam. Tapi saya sampaikan ni sebab akak tu suruh saya sampaikan. Jadi kalau berpeluang untuk ambil vaksin, ambil vaksin. Di saat macam ni, kematian hari-hari. Kematian hari-hari. Dan COVID kalau nak terjadi sekejap saja. Dan bila terjadi, there is no U-turn. Saya ingatkan isteri saya akan sihat. Wallahi, saya cukup yakin. Tapi bila saya berkomunikasi dengan doktor, antara yang memang doktor akan selalu cakap adalah, Shuaib, isteri awak punya lung ni memang dah penuh dengan COVID. Sebab tu dia tak boleh nak function, Shuaib. Itu yang saya selalu dengar. Itu pertama saya cerita pasal vaksin yang saya makan. Tekak saya jadi kering. Lagi satu saya nak pesan. Jaga kesihatan. Saat macam ni, kita semua kena jaga kesihatan. Kena makan vitamin, immune system, vitamin C, D, E. Kalau sampai ada Z, makan semua. Please, jangan sayang duit. Jangan sayang duit. Sebab saya ingat lagi di saat ketika saya dalam ambulans, bila saya nak bawa isteri saya ke hospital, saya nak bawa dia ke private hospital, tapi penuh. Dan masa tu rumah saya dah teruk sangat. Masa tu saya terfikir, duit yang ada, duit banyak mana pun ada, tak boleh kembalikan isteri saya. Takkan boleh sihatkan isteri saya. Yes. Itulah yang jadi. So, jangan sayang duit. Kalau ada duit lebih sikit sekarang ni, tak kisahlah. Kalau kata ada duit lebih, beli vitamin yang bagus. Kalau kata kurang duit, carilah, makanlah apa-apa tumbuh-tumbuhan yang boleh kuatkan imun kita. Please. Please, dengar cakap saya. Please, jaga kesihatan. Sebab saya orang yang memang tak jaga kesihatan sangat. Saya jarang makan vitamin. Tapi sekarang saya dah makan vitamin saya dekat 20 biji. Itu satu. Please jaga kesihatan.
makan vitamin. And then bila orang cakap jangan keluar rumah, jaga kesihatan, jangan rasa macam terror sangat, yes, jangan buat. Ya, orang cakap benda nak jadi, swab. Tapi terpulang. Sebab kalau dah kena, there is no U-turn. Korang takkan sanggup untuk lalu. Kalau kata ada isteri, kau takkan sanggup nak lalu macam ni. Ya sayang, Matin, kam. Kita tak boleh makan anggur. Boleh, you nak makan anggur, Mat? Matin. Hello. Hello. Semua orang. Okay. Tak boleh makan anggur. Nah, you makan buah cherry. It's good. Cherry, mungkin vitamin Ni C. dah rosak. Alah, elok lah you makan lah. Jap. Okay, you ambil yang lain. Jap, pelan. Okay, go. Okay dah, bawa plastik ni keluar. Masuk dalam. Go. Tutup pintu sayang. Yuwas. Yuwas, jap. Sini jap. Saya nak tunjuk Yuwas Al-Qarni. Okay, ibu kan. Sebentar. Tutup pintu. So, please jaga kesihatan, makan vitamin. Ini bukan masa lagi nak berteka-teki. Bukan. Kita tak tahu lagi ke depan apa yang datang. Mula-mula COVID-19, varian Delta plus. Ingat handphone ke benda ni? Ada plus-plus. Kita tak tahu ke depan macam mana pula cara dia datang. Kita tak tahu. So, makan vitamin, jaga kesihatan. Tanya orang kalau duduk kampung apa semua, tanyalah, makanlah apa yang boleh. Makan. Satu. Lepas tu sekarang, kalau siapa-siapa yang kena COVID, saya pesan dengar cakap saya ni. Bukan nak mengarah, tapi saya buat mistake. Dekat setiap rumah, kalau orang tu kena COVID, positif, make sure dalam rumah tu ada oximeter. Oximeter tu apa? Yang buat cek oksigen dalam badan. Make sure 96 ke atas. Apabila 96, dia tak ada 96, bila dia turun 95, 94, jangan tunggu lama-lama. Terus pergi hospital. Jangan belagak terror. Wife saya, ada satu hari tu dia cakap oksigen dia 93, 94. Saya cakap apa? InsyaAllah tak ada apa. Okey. Bila saya lambat sangat bawa dia pergi hospital, tak ada dia lagi hari ni. Faham kan? So make sure. Tak ada duit, carilah mana duit. Pinjam ke apa ke. Beli oximeter. Check. Turun je, terus pergi hospital. Okay? Oximeter sangat penting untuk pesakit COVID. Okay? So tadi saya cakap vitamin. Jangan keluar, pakai mask, jaga SOP, dan kena ada oximeter tu. Okay? Dan ya, itu untuk itulah dia. Please, COVID is real. Memang real. Dulu saya pernah bergaduh dengan isteri saya sebab saya keluar, saya jumpa kawan saya atas urusan kerja. Bila saya balik, wife saya marah saya. Sampai kami bergaduh. Saya cakap, I tahulah kawan I sehat. Dia cakap, I takut sayang kena COVID. Tapi Allah nak jadikan jalan cerita tu, bukanlah saya keluar dan saya bawa balik COVID. Allah nak jadikan jalan cerita je. Memang Allah nak jadikan jalan cerita hari ni je. Mate saya turun bawah, buang sampah, salam dengan kawan dia, dan dia kena COVID. Terus habis satu family. Sekarang ni mertua saya masih lagi kuarantin. Dalam family saya seorang je yang negatif. Macam mana? Seorang dah pergi hospital. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah dia okey. So, terpulang nak percaya ataupun tidak. Tapi itu yang saya dah hadap. Dah terjadi. Saya yakin dan pasti tak ada orang yang tak sayang bini. Tak ada bini yang tak sayang suami. Tak ada orang tak sayang ahli keluarga dia. So make sure benda ni tak jadi dengan keluarga korang. Okay. Selain daripada tu, doa.
of course lah doa. Doa semoga Allah lindung kita. Semoga Allah berkati family kita. Okay. Sebab itu senjata paling dahsyat. So, itulah saja sebenarnya yang saya nak sampaikan hari ini. Okay. Saya mohon maaf pada kawan-kawan saya. InsyaAllah nanti saya akan balas. Saya akan balas semua WhatsApp, semua tag dekat DM. Saya akan balas insyaAllah. Tapi saya ambil masa sikit. Sekarang saya tengah nak setting otak. Nak biasakan diri tanpa orang rumah saya. InsyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mendoakan isteri saya. Saya terhutang budi. Sebab it's not easy untuk adakan masa duduk 3-4 jam buat solat hajat, baca yasin, buat sedekah, posting. Bukan satu benda yang boleh dipaksa-paksa. Okay, so saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Okay. Kenapa 10 tahun saja? Tapi saya redha. Allah sayang dia. Sebab dia terlalu baik. Tapi jangan pula kita takut jadi baik. Sebab orang ramai cakap, jadi baik umur pendek. Just jadi baik. Kita kena ingat, kita percaya kepada perkara gaib. Apa perkara gaib? Akhirat. Kita duduk dalam dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau 80 tahun kita dah rasa macam bodoh sangat lah. 80 tahun dengan tak larat, dengan silap dah nyanyuk. 80 tahun. Tapi kita akan kekal di akhirat selama-lamanya. Itulah rumah abadi kita. Jadi jangan duk heran sangat yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70. Jangan heran sangat. Sebab saya pernah ternampak ada satu video daripada Ustaz Abdul Somad. Dia cakap apa? Dia duduk dekat tepi laut. Dia duduk tepi laut atas batu. Orang pernah tanya saya, Pak Ustaz, akhirat itu bagaimana? Dunia itu bagaimana? Tahu apa dia buat? Dia duduk atas batu kan? Ada laut besar sebelah kanan ni. Dia ambil jari dia, dia celup dekat dalam air. Dia angkat. Ada satu air menitis. Soalan tadi dia cakap, Pak Ustaz, akhirat itu bagaimana? Dunia itu bagaimana? Jawapannya, yang menitis tadi itu dunia. Akhirat yang mana Ustaz? Akhirat sebesar lautan. Jadi, jangan kita rasa rugi kalau kita tak dapat dunia. Kerana yang kita rugikan tu hanyalah setitis. Tapi kita patut rasa rugi kalau kita kehilangan akhirat. Jangan sombong dengan dunia, kerana dunia hanya setitis. Setitis je. Akhirat abadi kekal selamanya. Kita takkan pernah sanggup apabila dimasukkan ke dalam kubur. Bila orang yang datang tengok kita melangkah 7 langkah. Apabila malaikat datang bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang kita takut kita tak boleh jawab, kita kena bantai. Kubur kita akan sempit, sampaikan tulang rusuk kiri dan kanan bertembung dengan gelap, dengan ada kalajengking, dengan ada ular dan lagi benda-benda bisa yang lain. Cukuplah kita duduk dalam bilik yang ditutup pintunya, tak ada cahaya masuk, gelap pun dah rasa separuh mampus. Kubur tak besar pun.
besar. Tapi kalau cukup amalan kita, kubur kita akan seluas mata memandang. Mata kita ni Allah bagi, tak ada tandingan dia. Kalau orang cakap Gunung Everest tu besar, Gunung Everest besar, gunung paling tinggi dalam dunia, besar gila. Kalau kita duduk bawah ni, kita tengok macam apa, mampus besar. Tapi kalau kita duduk daripada jauh, Gunung Everest boleh masuk dalam mata kita. Dahsyatkan mata kita. Allah punya kuasa. Nafas kita kena selalu bersyukur. Okay? Kena selalu bersyukur. Kena bersyukur dengan rahmat Allah. Jangan sombong. Subuh tak nak, Zuhur tak nak, Asar tak nak. Saya bercakap sebab saya tengah ingat diri saya. Sebab saya juga jahil. Kalau nak cerita benda jahat apa saya tak pernah buat. Okay, sampai bila? Yang saya cakap tadi lah. Paling lama pun dalam dunia kita nak pergi 70 tahun, kita rasa bodoh sangat dah. 70 tahun dah nak berjalan tak larat. 80 tahun lagi lah. Lagi 90 tahun dengan nyanyuk, dah berak, merepah, bersepah-sepah. Okay, kita nak duduk tu kekal. Okey. Perkongsian untuk mengingatkan diri saya. Kita dah di hujung-hujung. Semua kebahagiaan yang kita pernah ada dulu, semua dah hilang sekelip mata. Dulu saya jadi artis, saya dipuja-puja, saya pergi show orang jerit, saya pernah show depan berpuluh ribu orang, pergi Mahar Jelawat tour dekat Penang sampai pecah-pecah pintu, orang berhimpit-himpit, agak-agakkan sepatu, ya best. Tapi mana benda tu? Hilang. Benda tu dah hilang, sahabat. Yang kalau ada artis yang tengok, mesti dia faham. Yang sibuk dulu berlakon siang dan malam, bila ditanya jadual berlakon 2 tahun penuh. Sekarang mana job? Tak boleh berlakon, duduk rumah. Bila duduk rumah ada duit pun dah makin kurang. Kebahagiaan kita tarik. Kebahagiaan kita dah ditarik. Allahu Akbar. Kalau kita dengar cerita pasal Dajjal, wow, Dajjal ni gila lah. Kita tak boleh keluar rumah tau. Jangan keluar rumah. Kalau kita jumpa Dajjal, habis kita. Sekarang Dajjal belum turun, kita dah tak boleh keluar rumah. Itu belum lagi lalu duhon. Dulu saya bila dengar cerita pasal Dajjal, pasal duhon, saya rasa apa? Benda kau merepek ni. Jadi sekarang Allah tunjuk satu-satu. Dah pun boleh kita bersukaria sekarang. Artis-artis yang ada kat sini yang tengah tengok, mana kebahagiaan kita yang dulunya bila kita nak pergi show, kita akan jumpa kawan-kawan kita bertepuk tampar, balik duit beribu-ribu. Sekarang mana? Tak ada, sahabat. Show tak ada, syuting tak ada, program TV tak ada, nak melakon tak boleh. Mana kebahagiaan itu? Allah ambil. Dan sekarang kita pun tak tahu apa yang akan jadi besok. Kita tak tahu besok berapa ramai orang mati, berapa ramai orang kena positif COVID. Dan kita tak tahu besok apa virus COVID nak datang lagi. Jenis apa pula? Yang sekarang ni Delta Plus. Macam saya cakap tadi, ingat ini telefon ke apa, kau nak upgrade macam ini. Kalau kita cerita vaksin pula, berapa banyak vaksin yang kita nak kena cocok pula. Wallahualam. So, ada 500,000 lebih orang tengok ni. Alhamdulillah. So, terenung balik. Zoe, Remy. Saya pernah syuting dengan Remy. Ishak. Dulu, kalau nak cerita zaman syuting, memang saya cakap tadi lah, jadual penuh setahun, 2 tahun. Sekarang, memang kita dah diambang ujung sangat. Please, sedar benda tu. Jangan duduk dalam hayalan lagi. Kena buka mata. Allah marah dengan kita. Allah tengah uji kita.
Kalau kita tak buka mata lagi, wallahu a'lam bissawab. Saya cakap real. Benda ni memang real. Okey? Kebahagiaan kita Allah dah tarik satu persatu. Kita hanya boleh jumpa kawan-kawan kita macam ni, Zoom meeting, Google Meet. Bayangkan kalau suatu hari yang kita nak cerita dukhon, apabila satelit, kita pakai internet pasal ada satelit. Bayangkan kalau satelit tu dah hancur kat atas tu, apa yang kita tinggal? Nak keluar rumah takut, telefon tak boleh pakai, nak beli barang makan, nak pergi pasar takut. Jadi kita nak makan apa? Sopa, slipper. Fikir kan, benda ni memang real. Thank you bos Azam Sani. Benda ni memang real. Saya memang nak share. Benda ni memang real. Tolonglah rasai dan fahamkan dan buatlah perubahan 360. Okey? Fikirkan. Zaidi, Abang Zaid Zaidi. Ya. So, insyaAllah, kalau orang ramai cakap dengan saya, kuatkan semangat, insyaAllah. Saya memang janji dengan diri saya. Saya cakap, saya kena kuat semangat. Sebab, saya ketua keluarga. Dalam family Rais Sudin dan juga family saya sendiri, diorang kategorikan saya provider. Saya kena kuat. Kalau saya lembik, semua lembik. Jangan risau, insyaAllah saya kuat. Saya redha dengan pemberian isteri saya. Saya bersangka baik dengan Allah. Allah tunjukkan saya dah macam-macam keajaiban. Dan Allah juga dengan kejadian Siti Sarah, dengan kejadian arwah Siti Sarah ni, Allah buka ramai mata orang. Allah sampaikan pesanan kasih sayang. Tak semena-mena kita jadi bersatu padu hanya kerana nak mendoakan Sarah menang. Tapi akhirnya Allah yang menang. Sebab yelah, kita masuk bertanding, barang tu bukan barang kita pun, barang dia. Kita just meraih simpati dia kalau kita boleh ambil barang tu kan. Dia nak ambil, Allahu Akbar. Ini aku cakap macam ni Kang malam koyak ni. Oh, insyaAllah pelan-pelan pelan-pelan. InsyaAllah isteri saya sedang berlari di syurga mungkin. Amin. Okey. Saya end live ni. Dah dekat pukul 7. Yang duduk rumah, sang suami. Bila kita jadi suami, kita adalah ketua. Tahu tak macam mana kita nak rasakan yang diri kita ni dianggap ketua? Dulu masa saya kahwin, Adik Alfian ajar saya. Adik Alfian yang buat lagu tu. Saya Adik Alfian rapat dengan Omar Arwah. Dia cakap apa? Bila macam mana cara nak tunjukkan kita adalah ketua keluarga, kita kena jadi imam. Kita kena solat Jumaat. Baru isteri kita rasa kita ketua sebab kita duduk depan. Mana ada imam perempuan, kita yang duduk depan. Macam kita lelaki, bila kita pergi masjid semayang, kita pergi masjid semayang, ada imam dahsyat kan, baca, ada bagi khutbah. Kita rasa apa? Kau memang ketua lah. Kan? Sama juga dalam rumah tangga. Hidupkan sunnah, semayang berjemaah, suami depan, kalau ada anak lelaki jadi makmum, isteri duduk belakang. Barulah ketua. Barulah bini kita rasa apa? Baru ketua duduk depan. Kan? Solat malam-malam kena baca kuat-kuat. Baru ketua. Ini cakap dia ketua. Solat jemaah tak pernah. Macam mana bini kita nak rasa yang dia ni adalah pengikut kita? Betul tak? InsyaAllah. Allahu Akbar. Itu je lah yang saya nak cakap. Okay. Saya harap ada kebaikan yang dapat daripada live ni.
Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih atas doa-doa untuk isteri saya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Allah sayang kita. Allah sangat sayangkan kita. Kita jangan jadi manusia sombong. Jangan jadi manusia sombong. Jangan jadi manusia sombong. Mama, thank you. Naim Daniel. Naim, sekejap lagi abang call Ada something nak cerita dengan Naim. Thank you Dania. Sid. Diana Nasir, thank you. Azamna begini. Yana Samsudin, thank you. Arin, thank you. Naga 9, thank you. Adik okay. Thank you. Ni Syab Akmal, Free Factor, thank you. Datuk Face Virus, saya minta maaf. Saya belum call awak, saya belum reply WhatsApp awak, saya minta maaf. Saya tutang budi banyak dengan awak. Itu sajalah yang saya nak kongsi. Last lah saya minta doakan lagi sekali kekuatan untuk saya. Doakan anak saya Ayash Afan dekat hospital. Semoga dia kuat, semoga dia cepat sehat, semoga cepat paru-paru dia membesar, insya-Allah. Semoga asbab video ni, live ni, lepas ni, yang dah berumah tangga, berkasih sayanglah dengan pasangan kita. Belum lambat lagi. Hidupkan sunnah, solat jemaah, mengaji kat rumah. Buat. Mira Fiza, thank you. Pekin, thank you. Okay. Semoga. Kak Nazia Mustafa, thank you. Miss Nana, thank you. Ini bos. Syah, thank you Syah. Semoga dengan live ni jadi asbab untuk kita reset balik. Duduk balik dengan pasangan kita. Plan. New plan. New plan tu apa? Dah ada jadual dah. Sehari 5 kali solat jemaah. Lepas solat jemaah, kalau nak buat solat taubat silakan. Buka kitab, baca hadis. Kongsi cerita, kongsi hadis dengan anak-anak. Baru cun. Marah anak kita kalau mengidolakan BTS, Blackpink. Minta maaf cakap Minta maaf cakap. Kalau rasa ada apa, ARMY apa semua, saya minta maaf cakap. Bukan itu yang patut kita idolakan. Terang nyata lagi bersuluh. Siapa yang kita idolakan? Manusia paling mulia dalam dunia. Allah tu maha bijak, maha segala. Allah turunkan Nabi Muhammad SAW. Kita ni umat Nabi Muhammad. Allah turunkan Nabi Muhammad SAW. Dia dah bagi contoh dah. Apa yang kita susah sangat tak erti. Kenapa yang nak idolakan Blackpink, BTS? Dapat apa? Pahala pun tak dapat. Kita kena idolakan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Lepas tu kena selalu baca hadis. Sebab dalam setiap hadis, dalam setiap cerita para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW, sebenarnya cerita-cerita tu adalah pengajaran untuk kita. Dan dia nak kita ambil contoh. Ikut kepribadian Rasulullah. Semua settle. Apa susah? Ni saya cakap pasal apa? Saya ingatkan diri saya. Sebab saya ni jahil. Saya jahil. Saya banyak manusia. Tapi kalau kita rasa dosa kita banyak, dosa kita besar, kita kena ingat pintu taubat lebih besar daripada dosa kita. Apa kita risau? Taubat. Settle. Kan? So, reset balik. Tak payahlah nak idolakan Mak Saleh ke apa, tak payah kot. Dah ada dah idola kita. Simple je, ikut je. Wallahualam. Saya tak pandai berkata-kata.
Ini saya berkata mengikut hati